Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى من سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد. Yang saya hormati seluruh jawatan kuasa pengurusan masjid, hadirin dan hadirat, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah sekalian. Pertama sekali kita rafa'kan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan memperbanyak sebutan alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus salihat. Kerana pada pagi ini kita dapat bersama bagi meneruskan majlis pengajian bulanan kita pada setiap hari Sabtu minggu yang pertama daripada setiap bulan pada kuliah subuh seumpama ini, bagi kita membahas berkenaan dengan topik 34 seni mencapai kemustajaban doa. 34 seni mencapai kemustajaban doa. Dan majlis kita pada pagi ini, hadirin dan hadirat yang saya muliakan, merupakan majlis kali yang ke-9 daripada huraian kita ke atas perbahasan yang ada dalam buku ini. Dan hari ini kita telah berada pada hari yang ke-12 Zulhijjah bagi tahun 1444 Hijrah, hadirin dan hadirat. Maknanya hari ini adalah hari yang kedua daripada hari-hari tasyriq yang 3, hadirin dan hadirat. Hari tasyriq ini ia dinamakan sebagai at-tasyriq, dan makna at-tasyriq adalah menjemur daging, menjemur daging. Orang-orang Arab dahulu apabila selesai sahaja ibadah haji, bagi yang ada daging-daging, mereka akan menjemur daging-daging tersebut pada 3 hari tasyriq ataupun pada 3 hari selepas daripada hari raya haji. Hari raya haji adalah pada 10 Zulhijjah. Jadi pada 11, 12 dan 13 itu menjadi kelaziman mereka menjemur daging-daging sembelihan. Maka atas faktor itulah 3 hari itu dinamakan sebagai ayyamut tasyriq. Di dalam Al-Quran tidak disebut perkataan ayyamut tasyriq, tetapi ayyamut tasyriq di dalam Al-Quran merujuk kepada al-ayyam al-ma'dudat yang disebut di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-203. Kita baca dalam surah Al-Baqarah, Allah Ta'ala menyebut, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat, dan perbanyakkan sebutan nama Allah pada ayyam ma'dudat. Dan disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sepupu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Abdullah ibnu Abbas ibnu Abdul Muttalib, sepupu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan yang dimaksudkan dengan al-ayyam al-ma'dudat adalah ayyamut tasyriq, hari-hari tasyriq. Jadi terjemahan dia akan jadi firman Allah surah Al-Baqarah 203 itu akan menjadi perbanyakkan sebutan nama Allah pada hari-hari tasyriq. Dan kata para ulama tafsir, sebagaimana yang dinukilkan oleh Al-Imamul Hafiz Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitabnya Tafsir Ibnu Katsir itu,
Beliau nukilkan daripada seorang ulama tafsir, ulama besar dalam bidang tafsir, namanya Ikrimah ibnu Abi Jahal. Ikrimah ibnu Abi Jahal. Biasa dengar nama Abu Jahal? Biasa dengar hadirin dan hadirat, ni musuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan musuh Islam. Jadi kita tengok di sini, anaknya bernama Ikrimah, dan Ikrimah beragama Islam, berbeza dengan bapaknya. Kalau bapaknya musuh, Ikrimah ni dekat dengan Islam, bahkan dia beragama Islam, dan dia dari kalangan ulama tafsir, hadirin dan hadirat, dan dia dari kalangan tabi'in, iaitu anak-anak murid kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini kita kena sedar, di sinilah peranan dan besarnya kedudukan hidayah Allah. Hidayah Allah. Kita dalam doa kunut subuh, pertama sekali kita minta apa? Allahumma hdini fi man hadait. Minta hidayah. Kita dalam membaca surah Al-Fatihah, satu-satunya doa di dalam surah Al-Fatihah terletak pada ayat yang ke-6. Terletak pada ayat yang ke-6, iaitu sebutan ihdinas siratal mustaqim. Minta hidayah juga, hadirin dan hadirat. Kerana hidayah ini diunik. Keajaiban hidayah Allah ni, bapa musuh, anak tidak menjadi musuh. Kalau bapa jauh dengan agama, anak dekat dengan agama. Dan kadang-kala bapa tu baik, anak tak semestinya baik. Jadi sebab itu ada doa yang diamal oleh para salihin, orang-orang saleh dalam kalangan kita ini, yang boleh kita jadikan juga sebagai hafalan dan amalan kita. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada. Pendek sahaja. Allahumma hdina, ya Allah beri hidayah kepada kami. Wahdi bina, dan berikanlah hidayah menerusi kami. Waj'alna sababan liman ihtada, dan kau jadikanlah kami ni sebagai penyebab kepada orang lain untuk mendapat hidayah. Maknanya semoga kita ni, Allah jadikan kita ni asbab hidayah orang lain. Maknanya orang lain tu dapat hidayah menerusi kita, dakwah kita, usaha kita, akhlak kita, seruan kita, ilmu kita, orang lain mendapat hidayah. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humurin na'am. Kalau Allah memberikan hidayah kepada seorang lelaki disebabkan kita, itu lebih baik untuk kita berbanding seekor unta merah, kata Nabi. Berbanding seekor unta merah. Dan unta merah adalah kenderaan paling mewah pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya kenderaan yang paling bernilai. Kalau orang masuk Islam disebabkan kita, itu lebih baik daripada harta yang paling bernilai. Itulah terjemahan bahasa kita. Jadi hadirin dan hadirat, mudah-mudahan kita mendapat hidayah daripada Allah, dan Allah memberikan hidayah kepada orang lain menerusi asbab kita ini. Allahumma amin. Berbalik kepada Ikrimah tadi. Ikrimah ni, dia kata yang dimaksudkan dengan zikir kepada Allah pada hari-hari tasyrik itu adalah merujuk kepada selepas salat kita membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maknanya selepas salat fardu kita membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan ini sebenarnya merujuk kepada takbir muqayyad. Takbir muqayyad. Apa makna takbir muqayyad? Pertama, takbir ini terbahagi kepada dua. Di dalam mazhab Syafi'i kita ini, takbir yang berkaitan dengan hari raya haji ini terbahagi kepada dua. Yang pertama disebut sebagai takbir mursal ataupun takbir mutlak. Takbir yang tidak terikat dengan masa. Takbir yang tidak terikat dengan masa. Jadi kalau tuan-tuan dalam perjalanan pulang ke rumah selepas ni, tuan-tuan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd, dalam perjalanan pulang ke rumah. Boleh tak? Yang tu takbir mutlak. Yang ni dibolehkan. Takbir mursal. Adapun takbir yang satu lagi merujuk kepada takbir muqayyad. Takbir yang terikat setelah salat fardu. Maknanya takbir yang terikat selepas salat.
Dan takbir mursal ini, saya minta maaf, takbir muqayyad ni, takbir yang terikat dengan selepas salat ni adalah dianjurkan pada bermula daripada subuh hari Arafah, bermula pada subuh hari Arafah, iaitu pada subuh 9 Zulhijjah. Jadi bila 9 Zulhijjah, katakan kita hari Rabu hari itu 9 Zulhijjah. Jadi pada hari Rabu beberapa hari yang lepas, selepas salat subuh, imam dah dituntut untuk membaca takbir selepas salat subuh. Kemudian selepas salat zuhur, kemudian. Jadi jangan kita kalau imam selepas subuh tu bertakbir, kita kata ni ajaran mana pula ni? Ajaran mazhab Syafi'i lah, hadirin dan hadirat. Takkan ajaran mana lagi pula? Jadi kita yang kadang kita tak apa tahu. Tu yang jadi sebab itu kita anggap pelik. Sebab itu kalau tak tahu, tanyalah supaya kita tahu. Jangan tak tahu bila kita mengumpat kat belakang-belakang, memanglah kita takkan tahu. Jadi kena tanya kepada ustaz tu, ustaz, ni daripada mana ni? Bukan takbir malam raya ke? Takbir malam raya tu untuk raya puasa. Adapun takbir untuk hari raya haji, ia bermula pada subuh hari Arafah, hadirin dan hadirat, subuh hari Arafah. Dan ini disebut dalam kitab Al-Fiqhul Manhaji, dalam kitab Al-Mu'tamad fi Fiqh Syafi'i, dan pelbagai lagi kitab-kitab mazhab Syafi'i yang lain. Jadi selepas daripada itu, kita pun bertakbir, iaitu selepas daripada salat fardu. Sama ada kita mendirikan salat fardu secara berjamaah atau kita mendirikan salat fardu secara bersendirian, kita dituntut bertakbir selepas daripada salat fardu tersebut, hadirin dan hadirat. Jadi kita berada pada 3 hari tasyrik. Kalau pada hari-hari yang lain kita makan dan kita minum, yang tu dikira sebagai adat, hadirin dan hadirat. Berbeza dengan hari-hari tasyrik ini, kalau kita makan dan kita minum, ia dikira sebagai ibadat, ia dikira sebagai ibadat. Kerana disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyamut tasyriq ayyamu aklin wa syurbin wa zikrin lillah. Hari-hari tasyriq adalah hari untuk kita makan, minum dan zikir kepada Allah. Lebih-lebih lagi takbir selepas salat fardu, hadirin dan hadirat. Jadi maknanya hari-hari tasyrik ini hari yang diharamkan oleh sebahagian ulama untuk kita berpuasa. Maknanya sebagaimana kita tidak boleh berpuasa pada hari raya, demikian tak boleh kita berpuasa pada hari-hari tasyrik. Kerana hari-hari ini adalah untuk kita makan dan minum dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah hari-hari yang disifatkan sebagai hari-hari tasyrik, hadirin dan hadirat. Jadi berbalik kepada perbahasan kita, majlis kali yang ke-9 pada pagi ini adalah seni berdoa yang ke-10. Seni berdoa yang ke-10. Disebutkan di sini adalah di bawah tajuk kecil doa semasa sujud. Doa semasa sujud. Dan sujud ni saya nak sebut satu perkara, hadirin dan hadirat yang saya hormati. Dalam fiqh kita, dalam ibadah kita ini, sujud ni ada berapa jenis? Sujud ada berapa kategori? Saya pecahkan sujud ni terbahagi kepada 4 kategori. Kepada 4 kategori. Yang pertama sekali adalah sujud salat. Sujud salat. Sama ada salat tu salat fardu ataupun salat sunat. Salat fardu ada sujud, salat sunat pun ada sujud juga. Satu. Dan sujud salat ni hukum dia adalah wajib. Kerana apa? Kerana sujud di dalam salat adalah salah satu daripada rukun salat. Salah satu daripada rukun salat. Salat ni kalau tuan-tuan tengok, dia ada pecahan 3 rukun paling besar sekali. Betul tak? Yang pertamanya adalah rukun qalbi, rukun hati. Dan rukun qalbi di dalam salat ini hanya ada satu sahaja, iaitu niat. Iaitu niat. An-niyatu, kata para ulama, mahalluhal qalbu. Niat ni tempatnya dalam hati. Niat tempatnya dalam hati. Dan di sisi mazhab Syafi'i, sebagaimana yang disebut oleh Al-Qadhi Abu Syuja', wat talaffudhu biha sunnah. Melafazkan niat hukumnya adalah sunat. Melafazkan niat hukumnya adalah sunat. Selain daripada rukun qalbi yang satu tu, kita ada rukun qawli, al-arkanu
al-qauliyah, rukun-rukun ucapan. Dan rukun qauli ada berapa hadirin dan hadirat? Hanya ada 5 sahaja. Apa dia? Yang pertama sekali adalah takbiratul ihram. Kita melafazkan takbiratul ihram. Yang keduanya adalah qiraatul Fatihah, membaca surah Al-Fatihah. Dan kata Al-Qadi Abu Syuja' dalam matan Abi Syuja', wa bismillahirrahmanirrahim ayatun minha, dan bacaan bismillah tu adalah satu ayat daripada Al-Fatihah. Yang ketiganya adalah bacaan tasyahud akhir. Dan tasyahud ni dia kena ada 4 perkara. Saya bukan nak mengajar fiqh hadirin dan hadirat, tapi saya ni memang bidang fiqh. Cuma saya mengajar buat doa. Tasyahud akhir ni ataupun tasyahud tak kira lah awal ke akhir, dia mesti kena ada 4 perkara. Cukup 4 ni cukuplah tasyahud. Tak cukup 4 ni tak cukup tasyahud. Apa dia? Yang pertama sekali mesti kena ada tahiyat kepada Allah. Yang mana seringkas sebutannya adalah at-tahiyatu lillah. Yang panjang sebutannya adalah at-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Yang kedua mesti ada salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sebutannya adalah assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Yang ketiganya mesti ada salam kepada orang-orang yang saleh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin. Dan yang keempatnya mesti ada tasyahud, 2 kalimah syahadah itu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Cukup 4 ni cukuplah tasyahud. Hadirin dan hadirat. Tasyahud awal hukum dia sunat, tasyahud akhir hukum dia wajib. Jadi itu tasyahud adalah rukun qauli yang ketiga. Yang keempat adalah selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas tasyahud akhir. Maknanya dengan seringkas selawat adalah Allahumma salli ala Muhammad. Itulah seringkas selawat, Allahumma salli ala Muhammad. Dan yang kelima adalah apa dia? Ucapan salam. Yang pertama, taslimatul ula, ucapan salam yang pertama. Jadi 5 rukun qauli campur dengan 1 rukun qalbi jadi 6. Baki selain daripada itu semuanya adalah rukun perbuatan, rukun fi'li. Al-arkanul fi'liyah, berdiri tegak, rukuk, i'tidal, sujud, duduk antara 2 sujud, duduk tahiyat akhir, tertib. Dan tuan-tuan tambah lagi 4 tamakninah pada 4 rukun, iaitu tamakninah pada rukuk, tamakninah pada i'tidal, tamakninah pada sujud, tamakninah pada duduk antara 2 sujud. Cukuplah ada lebih kurang 13 atau 17 rukun-rukun salat hadirin dan hadirat. Dan salah satu rukun perbuatan adalah sujud. Jadi sujud ni hukum dia wajib kerana dia rukun. Itu yang pertama. Sujud yang kedua namanya sujud sahwi. Nama dia sujud sahwi. Sujudus sahwi. Yang mana sujud sahwi ni hukum dia tidak wajib. Hukum dia sunat. Dan disebut dalam perbahasan kitab-kitab fiqh asbabu sujudis sahwi, sebab-sebab yang menuntut kepada sujud sahwi, antaranya adalah salah satunya kita meninggalkan sunat ab'ad di dalam salat. Meninggalkan sunat ab'ad di dalam salat. Apa contoh sunat ab'ad? Bacaan doa kunut di dalam salat subuh, yang tu sunat ab'ad. Jadi kalau seseorang itu dia salat subuh tapi dia terlupa membaca doa kunut, jadi sebelum dia beri salam, dia dituntut untuk melakukan sujud sahwi. Dan tuntutan itu hukum dia apa? Sunat. Maknanya ia tidak wajib. Makna kalau ada orang kata, ustaz, imam pagi tadi dia lupa baca kunut subuh, kemudian dia pun tidak buat sujud sahwi, dah macam mana semayang kami ni ustaz, sah ke? Kita kata, ini bukannya rukun, ini bukannya benda wajib, yang ni sunat. Orang kita kadang kalau tinggal kunut subuh tu macam seolah meninggal baca Fatihah. Jadi janganlah rasa risau sangat hadirin dan hadirat. Ia tidak wajib, ia sunat sahaja. Jadi atas faktor itu, kalaulah seseorang itu dia tidak kunut subuh dan dia tidak melakukan sujud sahwi untuk itu, salat dia adalah sah. Salat dia adalah sah hadirin dan hadirat. Lainlah kalau ustaz tu imam pagi tadi tak baca Fatihah, yang ni ada masalah sedikit. Dalam solat ni imam tak baca Fatihah, tak baca takbiratul ihram, tak baca tasyahud akhir, tak salawat atas Nabi, tidak membaca salam yang pertama, yang tu memberi kesan kepada kesahihan salat hadirin dan hadirat. Jadi sujud yang kedua ini adalah sujud sahwi dan hukum dia adalah sunat.
Yang pertama adalah bacaan doa kunut dalam solat subuh, contoh surah Al-Baqarah, bacaan tasyahud awal dan duduk tahiyat awal. Ketiga-tiga ni adalah sunat Al-Baqarah, yang mana kalau tinggal dituntut untuk sujud sahwi. Yang ketiga, hadirin dan hadirat yang saya muliakan, sujud yang ketiga adalah sujud syukur. Sujud syukur ni adalah suatu ibadah yang disyariat oleh agama kita, sebagaimana yang diriwayat oleh para sahabat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni idza busyira bih, apabila diberikan khabar gembira, atau ata alaihi amrun surur, ataupun baginda dapat sesuatu yang menggembirakan, kharra sajidan syakiran lillah, baginda akan menyungkur sujud sebagai tanda syukur kepada Allah. Baginda akan menyungkur sujud sebagai tanda syukur kepada Allah. Jadi sujud itulah yang dinamakan sebagai apa? Sebagai sujud syukur. Jadi orang kata apa dalil sujud syukur ni? Itulah dalilnya, itulah hadisnya. Nabi SAW apabila mendapat sesuatu yang menggembirakan, baginda akan sujud syakiran lillah, sebagai tanda syukur kepada Allah. Baik. Kebiasaannya syukur itu hanyalah pada peristiwa yang gembirakan sahaja. Jadi kata para ulama, sujud syukur ini dilakukan atas beberapa faktor. Tapi ada dua faktor yang paling utama kenapa kita lakukan sujud syukur. Yang pertama, apabila kita memperoleh nikmat. Apabila kita memperoleh nikmat. Macam contoh, kita dapat berita, kita dapat bonus 5 bulan gaji. Allah SWT kata 5 bulan gaji, tuan-tuan bayang. Orang kalau 1 bulan gaji pun orang dah bersyukur sangat. Ni dapat bonus 5 bulan. Kemudian ataupun ada sebahagian dia dapat telefon, dia kata mak dapat cucu lah, kata dapat cucu, seronok mak dia gembira dengan nikmat tu, mak dia sujud syukur. Hadirin dah hadirat. Ataupun dia dapat macam-macam, dia dah lama tunggu isi jawatan kosong, tak dapat, tengok dia dapat offer kerja. Hadirin dan hadirat, dia dapat, dia pun syukur kepada Allah. Yang inilah yang sepatutnya kita bersyukur. Tapi syukur ni dapat kegembiraan, biarlah kegembiraan yang taat. Yang ni ada orang, asal kau cik menang judi, jadi dia pun gembira sangat menang judi. Allah, nak bersyukur buat apa? Hadirin dan hadirat. Ataupun cik ada benda-benda ni, artis kesayangan cik menang ni, pertandingan artis menang, kita nak syukur buat apa? Hadirin, dan itu tidak perlu syukur. Mana tidak perlu sujud syukur. Jadi sujud syukur ni dapat perkara-perkara yang baik, yang bagus. Dapat cucu ke, dapat kerja yang baik ke, dapat bonus ke, dapat kerja, dapat tambahan gaji ke, macam tu contoh dia. Hadirin dan hadirat, yang tu sujud syukur. Selain daripada itu adalah kita terselamat daripada mudarat. Kita terselamat daripada mudarat. Maknanya boleh jadi kita hampir kemalangan, ada ditimpa musibah. Contoh, na'udzubillah min zalik, ada satu kawasan semuanya rumah dia musnah, tapi rumah kita terselamat. Kita sujud syukur kepada Allah. Yang ni dua contoh lah, walaupun kalau tuan-tuan buka dalam kitab Al-Iqna' fi Halli Al-Fadhi Abi Syuja' oleh Imam Al-Khatib Al-Syirbini rahimahullah. Al-Khatib Al-Syirbini, beliau ada tambah lagi beberapa sebab yang menuntut kita sujud syukur. Tapi saya nak sebut dua sahaja, iaitu kita mendapat nikmat atau kita terselamat daripada mudarat, maka kita pun sujud syukur kepada Allah. Dan sujud syukur ini hukum dia adalah sunat. Adapun yang keempat, yang terakhir di sini adalah sujud yang dinamakan sebagai sujud tilawah. Sujud tilawah. Dan nama lain bagi sujud tilawah adalah sujud apa? Sujud sajadah. Hadirin dan hadirat, sujud sajadah. Dan sujud sajadah ni dituntut kepada kita untuk melakukannya. Pertama, apabila kita membaca ayat-ayat sajadah. Membaca ayat-ayat sajadah. Ayat-ayat sajadah dalam Quran ni banyak. Bukan ada satu saja, ada banyak. Yang kedua, atau apabila kita mendengar bacaan ayat-ayat sajadah. Sama ada dalam solat ataupun di luar solat. Contoh dalam solat tu biasa kita buat pada pagi Jumaat. Bila imam pada rakaat pertama selepas Fatihah dia baca ayat sajadah sampai kepada ayat yang ke-15, dia pun sujud. Sujud itulah namanya sujud tilawah ataupun sujud sajadah. Jadi itu adalah dalam solat. Kita tak baca, tapi imam yang baca, kita mendengar imam baca, kita ikut imam. Begitu. Dan di luar solat pun tuntutan dia sama juga. Maknanya
Kalau kita baca Quran, kita baca ayat sajadah, kita disunatkan untuk sujud. Kalaupun kita mendengar bacaan ayat sajadah pun, kita dituntut untuk sujud. Tapi mendengar yang macam mana? Kita kata mendengarnya ada dua. Yang pertama adalah al-mustami', yang kedua adalah as-sami'. Dua-dua mendengar, tapi ada beza antara al-mustami' dengan as-sami'. Yang dituntut untuk sujud syukur bila mendengar, saya minta maaf, dituntut untuk sujud tilawah apabila mendengar bacaan ayat sajadah adalah al-mustami' bukan as-sami'. Apa beza dia? Kita kata begini. Contoh, al-mustami' ni adalah orang yang memang duduk dan dia fokus mendengar. Adapun as-sami' ni, dia dengar, macam contoh kita speaker mikrofon ni kuat, dia ada kat tepi-tepi tu, duduk atas motor ke, isap rokok, ataupun dalam kereta duduk pergi main handphone, tapi dia dengar. Hadirin dan hadirat, dia dengar tak? Dia dengar putih-putih. Tapi yang ni tak dituntut untuk sujud tilawah ni apabila dia, sebab dia duduk, dia tak dengar fokus. Tapi yang duduk dalam ni, yang ni lah mustami'un. Dia kata al-mustami'un, mana yang dengar dengan teliti, yang fokus. Yang ni ada beza antara as-sami' dengan al-mustami', hadirin dan hadirat. Dan Quran sebut di dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-204, hadirin dan hadirat, wa idza quri'al Qur'anu, apa dia? Fastami'u. Allah tak kata fasma'u, Allah kata fastami'u. Apabila dibacakan Quran, istami', dengar dengan teliti. Bukan fasma'u. Kalau fasma'u ni, dia dengar sambil main handphone, dia dengar sambil mata pejam-pejam. Jadi dia pun tak dengar dengan fokus, hadirin dan hadirat. Jadi dia kena al-mustami'un, dia kena dengar dengan teliti, dengan fokus. Baik. Jadi daripada keempat-empat sujud ni, 3 adalah sunat, 1 je yang wajib, iaitu sujud solat. Dan bila kita sebut isu doa dalam sujud ni, sebenarnya ia merujuk kepada sujud solat. Tajuk kita doa ketika sujud. Antara faktor, antara seni kita nak berdoa ni, kita kena meraihkan sujud ni dan mencari sujud ni dan menjadikan sujud sebagai tempat kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau tuan-tuan ada hajat penting, doa dalam sujud, doa dalam sujud. Jangan abaikan peluang keemasan berdoa dalam sujud. Bahkan ia boleh jadi adalah berada pada kedudukan yang tertinggi, hadirin dan hadirat, dalam kedudukan untuk kita meraihkan semasa kita berdoa. Di sini disebutkan sujud merupakan keadaan paling hampir seseorang itu dengan Allah, keadaan paling dekat kita dengan Allah. Justru apabila kita berpeluang mempunyai kedudukan yang dekat dengan Allah, manfaatkan waktu tersebut untuk meminta apa sahaja hajat, nescaya ia akan dimustajabkan. Dan disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajid fa aksiru du'a. Apa maknanya? Aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajid fa aksiru du'a. Keadaan paling dekat seseorang hamba dengan Tuhannya adalah ketika dia sedang bersujud. Wa huwa sajid. Orang yang belajar bahasa Arab, dia akan tahu waw pada wa huwa, waw di situ pada permulaan tu. Yang ni waw apa ni? Waw ni ada waw ataf, ada waw istinaf. Yang ni adalah wawul hal. Jadi sebab itu saya terjemahkan dalam keadaan dia sedang bersujud, wawul hal. Jadi wa huwa sajid, keadaan paling dekat seorang hamba dengan Allah adalah ketika dia sedang bersujud. Jadi bila dia sedang bersujud, fa aksiru du'a, perbanyakkan doa. Dia sama macam kaedah ni lah. Kalau tuan-tuan ni diberi peluang untuk dekat dengan orang yang ada kuasa atau orang yang ada harta, hadirin dan hadirat, takkan kita rapat dengan dia, dekat dengan dia, kita tak ada ambil nak minta apa pada dia, minta lah pada dia. Walaupun mungkin dia tak suka. Tapi beza kita dengan Allah. Manusia ni lagi banyak kita minta pada dia, lagi dia benci kita. Tapi Allah lagi banyak kita minta pada dia, dia suka kita, hadirin dan hadirat. Manusia ni dia tak suka kalau kita meminta-minta, tapi Allah disuruh kita minta kepada dia. Dia kata wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Tuhan kamu berkata, doalah kamu kepada aku mustajabkan. Man lam yas'alillah, kata Nabi, yaghdab alaih. Siapa yang tak minta kepada Allah, Allah marah pada dia. Jadi minta kepada Allah. Jadi bila waktu terbaik nak minta pada Allah? Ketika kita sedang bersujud.
Yang ni kadang bila duduk dekat di rapat dengan orang yang ada kuasa, ada pengaruh, ada harta, ada jawatan, macam-macam dia minta. Tapi bila dalam sujud, bila dia dekat dengan Allah, tak minta apa pun. Kena minta lah sesuatu pada Allah. Hadirin dan hadirat ketika sujud. Sebab itu saya tengok masa saya belajar dahulu, hadirin dan hadirat, saya ingat ada satu masjid yang memang saya duduk hadir solat berjemaah. Masjid itu dekat dengan rumah saya lah masa saya di Jordan dahulu, hadirin dan hadirat. Jadi masjid tu di depan rumah. Saya hadir solat tu ada satu jemaah pakcik tua ni lah. Saya rasa tahun, kalau sedih hidup pun dah lebih kat 80 dah saya rasa, hadirin dan hadirat. Saya balik pada Jordan pun tahun 2015. Sekarang ni 2023. Maknanya dah 8 tahun dulu. Waktu tu pun dah 70 lebih lah, kalau dia masih hidup lah. Tapi kalau solat sebelah dia, bila dia sujud tu, yang antara yang saya dengar, hadirin dan hadirat, dia mesti akan sebut Rabbighfirli wa liwalidayya. Itulah doa dia dalam sujud, Rabbighfirli wa liwalidayya. Banyak kali dia ulang yang sama. Selepas dia subhana rabbiyal a'la bihamdi tu, dia mesti akan Rabbighfirli wa liwalidayya. Kemudian duduk antara sujud, duduk lagi, sujud lagi, Rabbighfirli wa liwalidayya. Kemudian saya pun nak fikirlah. Tapi betul juga, hadirin dan hadirat, kita ni dalam hidup kita ni, Allah ampun kita dengan Allah ampun mak bapak kita. Itulah nikmat sebesar-besarnya, hadirin. Ya Allah, ampunkan aku dari ibu bapa aku, ampunkan aku dari ibu bapa aku, ampunkan aku. Itulah kita, hadirin dan hadirat. Sebab kita ni wujud pun sebab mak bapak kita. Lahirnya kita atas muka dunia ni pun sebab mak ayah kita, hadirin dan hadirat. Jadi Rabbighfirli wa liwalidayya, itulah doa ketika sujud. Tapi itu dia lah, bukan saya nak suruh tuan-tuan ikut. Doa dalam sujud ni ada padanya keluasan. Tak semestinya kita kena baca doa Nabi je. Cuma kalau orang tanya yang mana lebih afdal nak baca doa ketika sujud, bacalah doa-doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang tu paling afdal lah. Contoh apa doa yang Nabi baca ketika sujud? Di sini kita kena tahu, hadirin dan hadirat saya muliakan, antaranya Allahumma ghfirli dhanbi kullahu diqqahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu wa sirrahu wa alaniyatahu. Yang ni Nabi ni minta perlindungan, saya minta maaf, Nabi minta pengampunan Allah daripada 6 sudut dosa dalam sujud. Ni Nabi baca ketika sujud. Nabi minta pengampunan Allah daripada 6 faktor atau 6 sudut. 6 sudut, hadirin dan hadirat. Apa dia? Ya Allah, kau ampunkanlah keseluruhan dosaku. Jadi apa dia? 6 tu, yang pertama diqqahu, yang besar, saya minta maaf, yang kecil. Wajillahu, yang besar. Wa awwalahu, yang terdahulu. Wa akhirah, yang kemudian. Wa sirrahu, yang tersembunyi. Wa alaniyatah, yang terang-terangan. Jadi maknanya kita nak Allah ampunkan dosa kita ni adalah dosa kecil kita, dosa besar kita, dosa dulu kita, dosa kemudian kita, dosa yang tersembunyi, dosa yang terang-terangan. Yang tu 6 kategori, 6 sudut dosa, hadirin dan hadirat. Jadi kita minta Allah ampunkan kita. Soalannya, doa tu dibaca oleh Nabi. Dan soalannya lagi, adakah Nabi ada dosa? Jadi kita kata, kalau ikutkan Nabi kita ini sallallahu alaihi wasallam, baginda tidak melakukan dosa. Baginda tidak melakukan dosa. Tapi kenapa Nabi baca doa istighfar ketika sujud? Asalnya doa tu Nabi nak ajar untuk kita yang amalkan, hadirin dan hadirat. Untuk kita sebenarnya, untuk kita amalkan. Allahumma ighfir li dhanbi kullah diqqahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu wa sirrahu wa alaniyatah. Baca ketika sujud. Dan disebut oleh para ulama kita, istighfar ni ada 3. Kalau istighfar tu datang daripada anbiya, daripada para nabi dan para rasul, istighfar tu adalah manifestasi syukur. Istighfar tu adalah manifestasi syukur. Jadi apabila mereka beristighfar, sebenarnya mereka bersyukur kepada Allah. Itulah makna dia. Kalau istighfar tu datang daripada mereka yang lebih rendah daripada nabi, contoh siapa? Para salihin, orang-orang saleh, para ulama. Istighfar mereka bukan kerana dosa juga.
Tapi istighfar mereka adalah kerana kelemahan dan kekurangan mereka dalam melakukan ibadat. Mereka dah puasa, dah salat dah ni, tapi mungkin ada kelemahan dan kekurangan dalam ibadat, maka mereka istighfar kepada Allah. Dan istighfar yang ketiga adalah istighfar orang awam. Istighfar orang awam ni disebabkan dosa. Istighfar orang awam ni disebabkan dosa. Tetapi Nabi SAW beristighfar dalam sujud. Allahumma ghafirli dhanbi kullah, diqqahu wa jillah, wa awalahu wa akhirah, wa sirrahu wa alaniyatah. Dan satu lagi doa yang Nabi SAW baca ketika sujud adalah diriwayatkan oleh Sayyidah ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin. Beliau berkata, satu malam aku bangun malam, pada pertengahan malam, dan aku dapati yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada di sebelahku. Maka aku pun mencari-cari Nabi dengan tanganku, sehinggalah aku memegang baginda, dan aku dapati baginda sedang sujud. Baginda sedang sujud. Dan pada ketika itu aku mendengar Rasulullah SAW membaca ketika sujud, Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik wa bimu'afatika min uqubatik wa a'udzu bika minka la uhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Ini doa yang Nabi SAW baca dalam sujud, hadis sahih riwayat Imam Muslim dalam Sahih Muslim. Terjemahannya, Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik. Ya Allah, aku mohon perlindungan dengan redamu daripada murkamu. Wa bi mu'afatika min uqubatik, aku mohon perlindunganmu dengan kemaafanmu daripada hukuman dan seksaanmu. Wa a'udzu bika minka, aku mohon perlindunganmu dengan dirimu sendiri ya Allah. La uhsi sana'an 'alaik, aku tidak mampu menghitung pujian kepadamu. Anta kama asnaita 'ala nafsik, engkau sebagaimana yang engkau sendiri memuji dirimu. Hadirin dan hadirat, yang ni Nabi baca ketika sujud. Jadi orang tanyalah, doa dalam sujud tu baca dalam hati ke baca di lidah? Tuan-tuan rasa hadis tu tadi menunjukkan kepada apa jawapannya? Dalam hati ke lidah? Kita kata di lidah lah. Sebab Aisyah kata, aku mendengar Nabi SAW membaca. Takkan Nabi baca dalam hati pula? Kalau benda dalam hati, kita boleh dengar ke hadirin dan hadirat? Saya kalau dengar dalam hati tuan-tuan ni, apa agak-agaknya dalam hati tuan-tuan sekarang ni? Bila nak habis ke? Jam dah pukul berapa ni? Jadi itu belum lagi hadirin dan hadirat. Sebab saya tak dengar lah dalam hati tu. Tapi kalau saya boleh dengar, bahaya juga. Jadi sebab itu hadirin dan hadirat, Aisyah ni bila dia kata dia dengar, maknanya dengar di lidah, bacaan-bacaan lidah, bukan bacaan dalam hati. Jadi tuan-tuan kena jelas, zikir kita dalam sembahyang kena sebut di lidah. Segala bacaan kita dalam solat kena sebut di lidah. Dia tak boleh sebut dalam hati. Maknanya kalau dia rokok pun mulut tak bergerak. Itu baca apa tu? Kenalah baca subhana rabbiyal azim wa bihamdih, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, rabbighfirli warhamni wajburni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Kena baca di lidah. Itu doa Nabi SAW ketika sujud. Dan ada satu lagi doa, adalah doa yang diajar oleh Nabi SAW kepada sahabat baiknya Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar ni satu hari dia ditanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, dia kata, wahai Rasulullah, ajarkanlah kepadaku satu doa yang boleh aku baca dalam salat. Lalu Nabi pun kata kepada Abu Bakar, kul, bacalah wahai Abu Bakar, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Pendek je doa dia. Apa dia? Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira. Ya Allah, sesungguhnya aku ini telah menzalimi diriku dengan kezaliman yang begitu banyak. Wa la yaghfiru dhunuba illa anta, dan tak ada Tuhan yang boleh mengampunkan dosa selainmu ya Allah. Faghfirli maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Kau ampunkanlah aku dengan pengampunan daripada sisimu, dan kau rahmatilah aku, kau maha pengampun, kau maha penyayang. Dan doa ni tak disebut pun nak dibaca kat mana. Maknanya betul lah dalam salat Nabi suruh Abu Bakar baca dalam salat, tapi Nabi tak spesifikkan nak baca kat mana dalam sembahyang. Cuma ia disebut oleh para ulama hadis. Antaranya adalah Taqiyuddin Ibnu Daqiq Al-Aid rahimahullah.
Taqiyuddin Ibnu Daqiqil Aid rahimahullah di dalam kitabnya Ihkamul Ahkam, Syarah Umdatil Ahkam, beliau mengatakan doa tu dibaca pada salah satu daripada dua tempat dalam salat. Doa tadi tu, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira, tu dibaca pada salah satu tempat di dalam salat. Yang pertama, sama ada ketika sujud, dia baca doa tu. Yang kedua, sebelum salam. Sebelum salam. Maknanya selepas kita kata Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Gitulah. Contohnya, aplikasinya begitu. Jadi ini antara tiga doa Nabi yang Nabi baca ketika sujud. Allahumma ighfir li dhanbi kullah sampai habis. Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min uqubatik sampai habis. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ada satu lagi doa yang diajarkan oleh Nabi, dan kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, kana aksaru, antara bacaan Nabi yang paling banyak ketika rakaat, ketika sujud adalah subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma ighfirli. Yang ni yang paling banyak Nabi baca ketika rakaat, ketika sujud. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma ighfirli. Pendek je. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma ighfirli. Ada tasbih, ada tahmid, ada istighfar. Ada subhanallah, ada alhamdulillah, dan ada istighfar kepada Allah. Yang mana Allah Ta'ala sebut di dalam Quran, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba, sebagaimana dalam surah Idza Jaa Nasrullah itu. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, bertasbihlah kamu dengan memuji kepada Tuhan kamu dan istighfarlah kamu. Jadi tasbih ada, tahmid ada, istighfar ada, itu perintah. Aplikasinya subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma ighfirli. Sabbihi isma rabbikal a'la, itu perintah. Aplikasinya ketika sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Fasabbih bismi rabbikal azim dalam surah Al-Waqiah, itu perintah. Aplikasinya subhana rabbiyal azim wa bihamdi ketika rakaat. Semua ada dalil, hadirin dan hadirat. Semuanya ada dalil daripada Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebagai kesimpulan dan penutup, maka kita perbanyakkan doa ketika sujud. Ada orang tanya, ustaz, boleh ke doa dalam bahasa Melayu dalam sujud? Kita kata tidak boleh. Kita kata tidak boleh. Berdoa dalam bahasa Arab, hadirin dan hadirat, berdoa dalam bahasa Arab. Kalau ada orang kata, ustaz, tapi saya nak doa juga dalam bahasa Melayu, cuma dalam hati. Dalam hati tidak ada masalah. Dalam hati tidak ada masalah. Tetapi kalau nak berdoa di lidah, doa dalam bahasa Arab. Ada orang kata, tapi ustaz, sayanglah kalau kita ni salah satu je mustajab doa. Waktu lain banyak lagi yang boleh cakap Melayu ni. Sebab dia tahulah, dia kata, ustaz, saya nak doakan anak saya dalam SPM, nak bagi anak cemerlang dalam SPM. Tapi kalau nak baca dalam sujud, nak sebut SPM dalam bahasa Arab, apa dia? Tuan-tuan tahu? Saya pun tak tahu. SPM dalam bahasa Arab, ya Allah berjayakan anakku dalam SPM. Apa kita nak sebut? Jadi yang tu lepas sembahyang pun kita baca lah. Tak payahlah dalam sembahyang, lepas sembahyang kita baca. Jadi ada pun doa ketika sujud ni paling afdal adalah doa para Nabi. Contohnya kita baca yang saya sebutkan sebentar tadi, ataupun doa-doa yang umum. Macam contoh kita baca Rabbana atina fid dunya hasanah ketika sujud, Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Yang ni pun boleh dibaca ketika sujud, walaupun ia ayat Quran. Ayat Quran tak boleh baca dalam sujud. Ayat Quran tak boleh baca dalam sujud dalam rakaat, dan tidak boleh baca dalam sujud kecuali dengan niat doa. Tuan-tuan kena niatkan, jangan niat baca Quran. Niat baca Quran berdosa. Hadirin dan hadirat, di sisi ulama yang kata haram. Adapun niat baca doa, yang ni tidak berdosa. Macam Rabbana atina fid dunya hasanah, tu ayat Quran. Rabbana hab lana tu pun surah Al-Furqan. Jadi kita baca dengan niat doa, bukan niat baca Quran. Wallahu ta'ala ala wa alam. Jadi kita akan sambung lagi sedikit perbahasan kita pada kuliah akan datang. Saya minta maaf jika ada salah dan silap. Aqulu qawli hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.